Malam Malaysia Madani. Anda bersama saya Dilela Kadir dalam Berita Pagi. 8.6 juta rakyat di seluruh negara memperoleh sumbangan tunai rahmah STR melibatkan peruntukan 8 bilion ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan sumbangan itu dapat diteruskan apabila pimpinan kerajaan menjaga amanah serta tata kelola dalam pentadbiran pengurusan negara. Sebab itu mengapa nak digunakan isu satu kontrak, satu balak, satu inci tanah tidak kita ambil dan tidak kita izinkan mana-mana pemimpin kerajaan perpaduan ambil. Dan ini rekod dalam sejarah kita. Untuk Pulau Pinang sahaja, 460,000 individu telah menerima STR melibatkan peruntukan 85.8 juta ringgit. Kerajaan Persekutuan menyatakan kesediaan untuk memberi dana tambahan bagi menyegerakan pelaksanaan projek LRT di Pulau Pinang. Perdana Menteri berkata perkara itu telah dibincangkan dengan Menteri Pengangkutan. Malah beliau juga akan mengadakan perbincangan dengan kerajaan negeri dalam tempoh terdekat bagi mencari kaedah terbaik menanggung kos pembinaan LRT yang tinggi. Dan dalam tempoh 1-2 minggu, kita akan ada pertemuan dengan Kerajaan Pulau Pinang untuk mengadakan skim yang benar-benar cukup kerana peruntukan itu agak besar dari bentuk pinjaman dan memerlukan campur tangan Kerajaan Persekutuan dan supaya dapat disegerakan. Kesesakan di Pulau Pinang ini keterlaluan. Beliau berharap projek berkenaan dapat mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas di Pulau Pinang. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Loke memberitahu secara prinsipnya Kerajaan Persekutuan telah memberikan keputusan mengenai pelaksanaan projek LRT Pulau Pinang. Dari segi mekanisme pembiayaan, itu perlu dibincangkan dan diperincikan. Sebab ada melalui dana daripada pembangunan ataupun off budget ataupun cara pembiayaan melalui PPP dan sebagainya, itu perlu kita perincikan lagi. Jadi itu belum kita utamakan. Yang penting ialah Kerajaan Persekutuan secara prinsipnya telah pun bersetuju untuk melaksanakan projek ini di bawah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan. Fokus kini adalah untuk melaksanakan projek tersebut secepat mungkin bagi mengatasi masalah kesesakan. Pembinaan projek Sabah Sarawak Link Road SSLR fasa 2 dan 3 yang menghubungkan Sabah serta Sarawak tanpa perlu melalui Brunei kini dalam proses pengurusan dan penilaian harga. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof memberitahu selepas selesai proses itu kelak, projek berkenaan bakal dibawa untuk proses tender. Jelasnya fasa pertama projek yang bermula dari Lawas sehingga ke Pabrunut telah bermula. Beliau turut memberitahu bagi fasa 2 projek Pen Borneo yang menghubungkan Miri dengan Limbang dan seterusnya Lawas dengan melalui Brunei akan dapat dilaksanakan pada penggal ini. Kependudukan yang jarang di kawasan terpencil di Sarawak menjadi cabaran kerana mengikut dasar rancangan pembangunan Kerajaan Persekutuan, tumpuan pembangunan adalah di kawasan yang mempunyai penduduk yang padat. Ini menyebabkan kawasan tersebut ketinggalan jauh di belakang dari segi pembangunan, namun kerajaan telah mula memberikan tumpuan yang serius kepada pembangunan di Sarawak. Di peringkat negeri Sarawak, katanya beberapa pihak berkuasa pembangunan wilayah telah ditubuhkan yang dilihat dapat melaksanakan pembangunan jalan penghubung yang dapat menghubungkan Pen Borneo dengan jalan pesisir pantai. Susulan sasaran kerajaan menyediakan liputan 5G sehingga mencapai 80% kawasan berpenduduk akhir tahun ini. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM serta beberapa syarikat telekomunikasi akan bermesyuarat Isnin ini bagi menjalin kerjasama membina menara telekomunikasi yang mencukupi.
Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil memaklumkan akan menjelaskan keputusan kerajaan untuk beralih kepada model duri rangkaian. Perancangan itu diharap akan menjadi situasi menang-menang dengan hak rakyat diutamakan. Pada masa sama, isu monopoli diselesaikan. Mengenai isu liputan 4G, beliau menyatakan walaupun capaian dikatakan telah mencapai 96.92%, namun realitinya tidak demikian kerana angka itu cuma agregat atau komposit peratusan capaian semua syarikat telekomunikasi. Dia isunya sebelum ni bila kita sebut ada 96.92% liputan 4G di seluruh negara, realitinya tidak ada satu syarikat telco yang capaian rangkaian 4G-nya capai 96.92%. Dia sebenarnya adalah agregat ataupun komposit semua syarikat telco. Keputusan berhubung langkah pelindungan terkini yang akan dilaksanakan kepada rakyat berkaitan wabak COVID-19 bakal diumum dalam tempoh terdekat. Kementerian Kesihatan menyatakan ketika ini perkara berkenaan sedang dalam perbincangan dan masih diteliti. Ia susulan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memutuskan COVID-19 bukan lagi dikategori sebagai kecemasan kesihatan antarabangsa. Buat masa ini, jelas Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa, SOP sedia ada berkaitan wabak itu akan diteruskan seperti biasa. Buat masa sekarang ni kita nasihatkan dahulu dengan SOP yang seperti biasa, iaitu menjaga keselamatan diri, memakai pelindung muka kalau perlu, ya, terutamanya bagi mereka yang bergejala, dan kemudiannya menjaga kesihatan kebersihan diri juga. Itu buat sementara ni kita galakkan rakyat ataupun penduduk melakukan sedemikian sehinggalah insya-Allah nanti kita akan membuat kenyataan lah, sama ada kita akan juga memutuskan seperti mana yang diputuskan oleh WHO. Sehubungan itu, beliau menasihati orang ramai untuk terus mengamalkan SOP serta keselamatan kendiri. Susulan fenomena cuaca panas yang melanda negara ketika ini, sesi kuliah serta aktiviti sukan di semua institusi pengajian tinggi IPT tidak ditangguhkan. Memaklumkan perkara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menyatakan aktiviti sukan masih berjalan seperti biasa, terutama pada waktu petang. Kita bergantung pada keadaan. Macam biasa siang memang dia tak ada tu, dan aktiviti sukan ni dia bukan wajib, tu masing-masing punya kegiatan. Bagaimanapun, keputusan menangguhkan aktiviti luar bakal dibuat bergantung keadaan semasa. Masyarakat diingatkan tidak melakukan pembakaran terbuka ketika cuaca panas ketika ini. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngah Komeng mengharapkan kerjasama semua pihak dalam memastikan tindakan sedemikian tidak berlaku. Open burning definitely need to be avoided. Jika tidak, bukan saja dia mengakibatkan pencemaran, tetapi dia akan menambahkan lagi suhu dan juga cuaca, menjadikan kawasan sekeliling lagi panas. Oleh kerana itu, kita memohon kerjasama semua pihak, tidak melakukan apa-apa saja open burning, termasuk pembakaran daun-daun, pembakaran sampah. Lebih 10,000 sukarelawan dan anggota APM bersiap siaga di samping Natma dalam menghadapi sebarang bencana termasuk fenomena El Nino yang kini melanda negara serta jangkaan gempa bumi. Selain kesiapsiagaan keanggotaan, APM turut bersedia dari segi logistik. Jelas Ketua Pesuruhjaya APM Aminur Rahim Muhammad, arahan pengoperasian akan dilaksanakan selepas menerima arahan Natma. Namun kami di peringkat operasi memang latihan itu berterusan.
pengarah-pengarah negeri telah pun diberikan tugasan arahan supaya sentiasa bersiap sedia. Termasuklah yang ada baru-baru ni viral menyatakan Malaysia mungkin juga dilanda gempa bumi. Jadi kita pun dah mula tengok apa semua keperluan, peralatan, kita dah kena bersedia. Cuma dari segi dasarnya kita tunggulah. Tapi kita akan cuba orang kata bila keluar je kita terus gerak. Begitu juga dengan fenomena El Nino ni. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sedang berusaha mewujudkan satu sistem data raya bekalan sayur. Menerusi sistem berkenaan, ia akan dapat memberi maklumat mengenai situasi bekalan komoditi itu dalam negara pada masa sebenar dengan lebih tepat. Menteri Datuk Seri Muhammad Sabu memberi jaminan kementerian akan membangunkan sistem berkenaan dalam tahun ini. Melalui sistem itu, kementerian boleh mengetahui jenis tanaman sayuran yang perlu ditanam pada tempoh tertentu bagi mengelak kes lambakan sayur-sayuran sehingga mengakibatkan berlakunya penurunan harga. Bersua kembali, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menasihatkan mana-mana calon yang bakal bertanding pada pilihan raya negeri di 6 negeri akan datang mengelak perkara yang boleh membangkitkan kemarahan rakyat. Pengerusi Barisan Nasional yang juga Presiden UMNO ini berkata, walaupun calon-calon berbeza pendapat dan pandangan politik, namun mereka perlu bertindak secara rasional ketika berkempen. Tambah beliau, masyarakat tidak seharusnya berpolitik sepanjang masa. Sebaliknya, politiking hanya boleh dilakukan apabila tibanya pilihan raya supaya tumpuan boleh diberikan kepada usaha membangunkan negara. Jelajah ikon madani anjuran Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM di 6 universiti bukan medan berpolitik. Ketua Pengarahnya, Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof berkata, JKOM dengan kerjasama Yayasan Prihatin Nasional Prihatin berperanan menjelaskan serta mempertahankan dasar kerajaan selain menghubungkan kerajaan dengan mahasiswa dan rakyat. JKOM masuk ke universiti bukan untuk berpolitik. JKOM datang ke UiTM atau mana-mana universiti kemudiannya dan selepas ini adalah untuk menjelaskan dasar-dasar kerajaan, untuk menjelaskan Malaysia Madani, bukan untuk berkempen supaya menyokong parti A atau parti B. JKOM tahu di mana batas-batas yang boleh dimainkan. Beliau merasmikan jelajah ikon madani di kampus UiTM Rembau Negeri Sembilan. Program menampilkan pengacara terkenal Datuk Asnil Nawawi sebagai ikon madani. Siri jelajah JKOM selepas ini diteruskan di Kelantan, Terengganu, Kedah, Pulau Pinang dan Selangor serta turut merancang ke Sabah dan Sarawak.
Malaysia dan ASEAN komited meneroka kerjasama serta perkongsian baharu dalam bidang kewangan dengan negara Jepun. Perkara itu dizahirkan Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan. Beliau menyatakan demikian ketika menyampaikan ucap utama dalam mesyuarat khas Menteri-Menteri Kewangan dan Gubernur Bank Pusat. Ia sempena ulang tahun ke-50 ASEAN Jepun yang diadakan di Incheon, Korea Selatan baru-baru ini. Akuinya Malaysia dan ASEAN juga berhasrat untuk memperluas kerjasama strategik ASEAN Jepun. Antaranya dalam perkhidmatan kewangan, perdagangan dan pelaburan, pendidikan, ICT, pertukaran budaya serta sains dan teknologi. Orang ramai digalak menggunakan pengangkutan awam untuk hadir ke pameran antarabangsa maritim dan aero angkasa Langkawi 2023-523 yang bakal berlangsung pada 23 hingga 27 Mei ini. Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan, Dato' M. Jana Satiran berkata, pengangkutan awam seperti kereta api dan bas boleh digunakan sebagai pengangkutan alternatif untuk ke pameran bertaraf antarabangsa itu. Mengenai sambutan pempamer dan syarikat yang akan menyertai 523, beliau berkata pihaknya dimaklumkan respons yang diberi amat positif dan reruai juga mungkin ditambah. Semua booth-booth pameran semuanya telah dijual, hampir semuanya telah dijual penuh dan bilangan penyertaan daripada peringkat antarabangsa merupakan yang paling tertinggi di antara banyak-banyak tahun ini tahun ini dimaklumkan tertinggi. Jadi ucapan tahniah kepada pihak penganjur, Kementerian Pertahanan dan juga Kementerian Pengangkutan. Kali terakhir pameran dui tahunan itu diadakan adalah pada 2019 dan tidak diadakan pada 2021 susulan pandemik COVID-19 yang melanda dunia ketika itu. 1,500 vaksin pneumokokal diberi secara percuma kepada jemaah haji Selangor. Inisiatif kerajaan negeri itu bertujuan melindungi mereka daripada jangkitan paru-paru ketika tunai rukun Islam kelima. Pendaftaran dibuka mulai semalam melalui aplikasi Selangkah. Suntikan diberi kepada peserta yang hadir ke kursus haji perdana di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah hari ini. Kaunter pendaftaran akan turut dibuka di tapak program khusus untuk jemaah yang berdepan kesukaran mendaftar secara dalam talian. Jemaah yang tinggal di luar Shah Alam amat digalak mendapat suntikan vaksin berkenaan. Bagi yang tinggal di Shah Alam dan kawasan berdekatan boleh dapatkan vaksin itu secara percuma di Klinik Selcare Universiti Selangor. Pemberiannya bermula Isnin ini hingga 15 Jun dari 9 pagi hingga 5 petang. Luar negara yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berangkat menghadiri istiadat pertabalan Raja Charles III. Seri Paduka berdua tiba di London pada Rabu bagi mengadakan lawatan khas hingga 14 Mei atas persilaan rasmi Raja Charles III. Kota London menjadi tumpuan dunia dengan kunjungan raja-raja dan anggota kerabat, ketua-ketua negara, ketua-ketua kerajaan serta div-div kenamaan utama dari seluruh dunia. Kira-kira 2,000 tetamu jemputan khas menghadiri upacara bersejarah itu. Kali terakhir istiadat pertabalan Raja UK adalah 70 tahun lepas ketika
Ratu Elizabeth II ditabal menjadi Ketua Negara UK pada 2 Jun 1953. Suasana sekitar London dibanjiri orang ramai dari serata pelosok dunia untuk menyaksikan sendiri peristiwa bersejarah era moden ini. Raja Charles III secara rasmi ditabalkan menerusi istiadat pertabalan diraja dan detik bersejarah itu disaksikan di seluruh dunia. Raja Charles menjadi pemerintah ke-40 yang ditabalkan di Westminster Abbey sejak 1066. Istiadat pertabalan ini disempurnakan Uskup Agung Canterbury Justin Welby menggabungkan tradisi lama serta moden selain mencerminkan peranan Raja Charles pada masa hadapan. Terdahulu, polis Britain menahan anggota terkemuka kumpulan anti-monarki Republik ketika sedang bersiap mengadakan bantahan di sepanjang laluan perarakan untuk pertabalan Raja Charles III. Ketua Eksekutif Republik, Graham Smith, antara individu yang ditahan sebelum kumpulan itu berpeluang menunjukkan sepanduk tentera tulisan "Bukan Raja Saya". Keseluruhannya 6 penganjur ditahan bersama ratusan plakat kira-kira sejam sebelum istiadat pertabalan Raja Charles III. Pertempuran etnik sejak beberapa hari lalu di Manipur, India yang bersempadan dengan Myanmar telah mengorbankan 54 nyawa. Tentera India telah mengerah pasukan tambahan untuk menjaga keamanan susulan ketegangan antara etnik menyebabkan pembakaran dan pembunuhan semakin berleluasa. Beribu-ribu individu telah melarikan diri ke lokasi yang lebih selamat. Ketegangan memuncak selepas Mahkamah Tinggi mengarahkan kerajaan negeri untuk mempertimbangkan agar komuniti Melti diberi status Shadow Tribe lalu ditentang hebat oleh etnik lain yang membentuk kira-kira 40% penduduk dan dikuatiri menjejaskan hak mereka. Hampir 10,000 askar dari tentera darat dan Assam Rifles telah dikerahkan ke negeri itu sejak pertempuran meletus pada Rabu. Video yang tersebar di media sosial memaparkan bangunan serta kenderaan terbakar manakala gereja turut rosak. Ketua Menterinya N. Biren Singh menerusi catatan di media sosial pada Khamis berkata keganasan di ibu negara Impal dan daerah lain terjadi akibat salah faham antara dua kumpulan masyarakat. Acara sukan Dwi Tahunan yang berprestij di rantau Asia Tenggara. Sukan SEA Kamboja 2023 kali ini dibawakan dari Phnom Penh, Kamboja. Nantikan aksi-aksi perjuangan atlet-atlet negara yang dibawakan untuk anda sepanjang 3 hingga 17 Mei di TVOK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Klik. Eksklusif hanya di RTM. Bela Berita Sukan, Menteri Belia dan Sukan Hanayo menyifatkan pencapaian kontingen negara merangkul 2 emas pada Sukan SEA 2023 sehari selepas tamasya itu dibuka secara rasmi sebagai permulaan yang cemerlang. Beliau yang hadir sendiri ke venue kejohanan di Kemboja memuji semangat juang ditampilkan ke semua atlet negara memburu kilauan pingat. Malaysia akan mengikuti perkembangan mereka dalam televisyen dan teruskan bagi sokongan kepada
Pengurutan keseluruhan 12 pingat semalam, masing-masing 2 emas, 2 perak dan 8 gangsa permulaan cemerlang bagi kontijen negara pada Tamasya Sukan SEA 2023. Pujian harus diberikan kepada skuad karate yang menyumbangkan 2 emas menerusi juara bertahan Sri Syamalarani yang meraih emas sulung Malaysia, dan sejurus kemudian giliran juara edisi 2019 S. Prem Kumar menghadiahkan emas kedua. Sukan larian berhalangan menjadi penyumbang pingat pertama negara pada Sukan SEA 2023 menerusi atlet wanita Wan Atira Hidayah Ahmad Fuzli. Sementara itu, Malaysia berpeluang menambah koleksi pingat emas menerusi skuad hoki dalam dewan. Pasukan lelaki dan wanita masing-masing akan turut mempertahankan pingat emas yang dimenangi pada edisi 2019 apabila dijadual membuat perhitungan di pentas final petang ini. Skuad lelaki negara akan berdepan Indonesia, manakala kategori wanita menyaksikan pertembungan antara Malaysia dan Thailand. Selepas berakhir saingan semalam, kontijen negara berada pada kedudukan ke-9. Tuan rumah Kemboja mengungguli carta kedudukan pingat dengan meraih 18 emas, 11 perak dan 11 gangsa. Diikuti Indonesia di tempat kedua dengan 8, 7, 11, manakala tangga ketiga dihuni Thailand 7, 10, 14. Bagaimanapun, skuad bola sepak bawah 22 tahun negara menghadapi misi sukar dalam kempen Sukan SEA Kemboja 2023 selepas tewas finalis edisi lalu Thailand dengan keputusan 0-2 dalam saingan kumpulan B. Pada separuh masa pertama, anak buah E. Leverasen beraksi dengan baik selepas berjaya mempertahankan pintu gawang tanpa dibolosi. Namun situasi berkenaan berubah pada babak kedua hasil larian Anand Yosawal yang bijak memperdaya pertahanan Harimau Malaya dan melepaskan rembatan deras untuk gol pembukaan pada minit ke-73. Gawang Sing Izahan bolos lagi 11 minit kemudian, giliran Yosakon Burapa mencetak nama selaku penjaring. Ella Berasan yakin skuad negara akan bangkit memburu keputusan positif pada aksi ketiga bertemu juara bertahan Vietnam. Memenangi pingat emas untuk 3 edisi berturut-turut iaitu pada 2013 di Napita. Bella Berita Pagi berakhir di sini. Ikuti Berita Pagi Sabah dan Berita Pagi Sarawak selepas ini untuk perkembangan berita setempat. Salam Malaysia Madani.